Didik TV KPM. Okey Irfan, nanti kan di Form 1 bermula dari tingkatan 1, kita akan banyak membuat aktiviti, eksperimen yang menggunakan radas-radas ni. Jadi kita perlulah kenal apa nama radas-radas ni semua. Supaya nanti bila kita nak ambil, tak adalah kita nak ambil, kita sebut ambil tu, ambil benda tu, kita tak tahu apa kan. Jadi perlu tahu secara spesifik. Okey, cuba kita minta Irfan angkat tabung didih. Tabung didih. Kejap Irfan tengok. Ini cikgu tabung didih. Ya, tabung didih. Tabung didih fungsinya ialah untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Untuk pemanasan. Untuk pemanasan ya. Kemudian kita ada tabung uji. Nampak tabung uji nampak? Di depan ni cikgu. Ya, nampak bentuk macam sama tadi dengan tabung didih kan. Tapi tabung uji tidak boleh guna untuk pemanasan. Dia guna untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil sahaja. Baik. So, tabung didih, tabung uji, kita letak di atas rak tabung uji. Nampak ada rak dia. Kenapa cikgu? Apakah sebab kita letak rak ni? Dia kan tak boleh berdiri dengan sendiri dan boleh tabung uji, tabung didih boleh bergolek kan. Jadi kita letak atas rak dia. Baik. Rak tabung uji. Kemudian kita ada bikar. Mana bikar? Kita ada ini cikgu. Ya, nampak bikar ada pelbagai saiz tu. Kita guna untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang banyak. Kuantiti besar tadi, tabung didih, tabung uji kuantiti yang kecil. Ini kalau banyak kita isi dalam bikar. Selain bikar kita ada kelalang kun. Kelalang kun. Yang ini ke cikgu? Ya betul. Juga ada berbagai saiz tu kelalang kun. Kita apa fungsinya cikgu? Untuk mengisi bahan kimia juga. Bahan kimia juga dalam kuantiti yang besar. Yang besar. Okey. Baik. Kita ada kelalang dasar lepeh juga untuk mengisi bahan kimia. Ini ke cikgu? Ya, dasar lepeh. Nampak dasar, bawah dia lepeh. Okey, baik. Okey. Itu kelalang dasar lepeh. Kemudian kita ada silinder penyukat. Silinder penyukat di sini cikgu? Ya, betul. Nampak tak? Cuba tunjuk. Kan kita ada tanda senggatan tu. Ni cikgu ada. Ya. Jadi silinder penyukat ni kita guna untuk menyukat isi padu cecair. Sebab dia ada tanda senggatan. Baik. Okey. Selain daripada silinder penyukat, kita ada biuret untuk menyukat juga isi padu cecair. Biuret di sini cikgu? Ya. Okey. Tapi biuret ni kita guna untuk menyukat isi padu dengan lebih tepat berbanding silinder penyukat tadi. Sebab apa cikgu? Nampak kalau kita nampak dia punya tanda senggatan tu lebih halus ya? Halus, lebih spesifik, lebih kecil. Kemudian kita ada pipet. Pipet ada di sini cikgu. Ya. Apa beza biuret dengan pipet cikgu? Pipet ni kalau kita lihat tanda senggatan dia ada satu je. Oh, di sini je cikgu. Satu saja. Jadi pipet ni menyukat isi padu cecair yang tetap. Kalaulah itu ialah pipet berapa? 25 ml. 25, betul. Maksudnya kita boleh sukat 25 ml tepat saja. Tak boleh sukat 24 ml. Tak boleh. Tapi biuret tadi boleh. Faham. Memang spesifik cikgu. Ya, ikut kepada nilai yang terada. Ya, betul. Dan pipet ni kita guna bersama dengan, ini dipanggil pengisi pipet. Pengisi pipet. Maknanya cikgu kita gunakan macam mana tu? Kita guna. Okey. Saya tunjuk ya. Silakan cikgu. Ni janganlah pegang sini. Sini patahlah nanti ya. Betul. Pegang hampir di sini dan masukkan. Kemudian kita ada inilah. Kita gunakan pelaras ya? Pelaras dia. Okey. Ini masuklah dalam bikar yang cecair tadilah yang kita nak sukat tu, isi padu cecair. Okey. Seterusnya kita ada apa lagi cikgu? Kita ada banyak lagi ni. Tungku kaki tiga. Ini ke? Ya. Tungku kaki tiga ni fungsinya ialah untuk menyokong radas semasa pemanasan. Kita kalau panas-panas kita tak pegang kan. Jangan. Ini contoh sahaja. Kita letak situ. Jadi bila pemanasan kita fahamlah benda ni panas. Jadi maksudnya faham benda panas, janganlah lepas pemanasan tu pegang. Melecurlah tangan. Dan tungku kaki tiga ni biasanya atas tu kita guna bersama kasa dawai. Itu dipanggil kasa dawai. Okey. Ini apa fungsinya cikgu? Fungsinya ialah untuk membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Okey. Kita ada corong turas. Corong turas di sini ya cikgu ya? Ya. Ada corong turas.
Corong turas ni untuk menuras atau menapis pepeja tidak larut Baik. daripada campuran. Katalah kita ada campuran air dengan pasir. Okey. So kita boleh asingkan, kan pasir tak larut dalam air. Boleh asing guna corong turas bersama kertas turas. Oh, kertas turas kertas ada tak turas dalam yang tulis depan ni, sekali. Oh, ini. Yang warna putih ni. Okey, kita gunakan kertas inilah ya. Bersama. Kena Dengan lipatlah corong dulu. turas. Oh, macam ni. Kita akan lipat ikut bentuk ni kan? Lipat dulu. Kemudian Okey. kita masuk letak Baik. sana. Kemudian kita ada balang gas. Balang gas. Balang gas. Sinilah cikgu ya. Balang gas. Mana balang gas? Ni ke cikgu? Itu penunuh bangsa. Lupa pula saya. Balang gas ni Memang cikgu. betul dalam tu ada gas. Betul lah tu memang kan? betul ada gas. Ini kan cikgu? Ya, balang gas untuk mengumpul gas. Itu. Saja je bergurau-gurau. Ini Ifan adalah ni. balang gas yang sebenarnya. Ya, Okey. mengumpul gas. Okey, baik. Kemudian kita ada kaki ritot. Kaki retot di sini ya. Ya, kaki ritot. Tadi tungku kaki 3. Ni kaki ritot. Nampak Okey. untuk memegang atau menyokong radas macam tu. Nampak saya dah pegang apa tu? Biuret kat situ. Tu kaki ritot. Okey. Kita ada piring sejat. Piring sejat di depan ni cikgu. Sini ya. Okey. Fungsinya ialah untuk tujuan penyejatan. Okey, kalau macam ni kita akan panaskan menggunakan penunuh bangsa dan ya. kita akan panaskan dan kita akan sejat. Biasanya lah cecair berlebihan kita akan guna untuk penyejatan. Faham. Okey. Kalaulah kita nak dapatkan hablo garam daripada larutan garamnya, contohnya kita guna piring sejat. Baik. Okey. So ini antaralah radas-radas yang sangat biasa kita guna dalam makmal sains. Banyak yang saya dah kenali hari ni cikgu. Betul. Jadi Irfan, Ya saya. radas-radas ni selain daripada kita guna, kita perlu tahu nama, kita perlu tahu fungsi. Okey. Kita juga perlu tahu cara nak lukis radas-radas ni Cara semua. nak lukis radas. Oh, okey. Ya. Katalah Okey, katalah baik, silakan cikgu. saya ada macam ni. Kemudian saya nak panaskan Bika. bahan kimia lah. Bahan kimia, katalah kita letak bahan kimia dalam Okey, ni. tak payah Sikit suling. benda. Sikit saja. Sikit saja, contoh Okey, sahaja. baik. Agak-agak macam mana cara saya nak lukis gambar ni. Alamak cikgu, saya ni baru tingkatan 1. Betul. Pertama kali nak lukis ni macam mana Tapi ni? pandai melukis kan? Tak apa, saya cuba dulu. Okey. Cuba. Baik, lukis Cuba di bawah mula-mula betul. lukis tungku kaki 3. Tungku kaki 3 dulu. Okey. Ifan cuba lukis dulu. Baik. Okey. Okey, tak tahulah betul ke tak cikgu. Betul kan? Bagus dah tu. Okey. Kasa dawai. Kasa dawai. Macam mana bentuknya? Betul tak kawan saya tolong kat rumah? Macam mana Kan? Okey. Macam mana cara nak lukis kasa dawai? Okey, rasanya macam ni. Tak Ni, silap saya lah. Ni. Saya dah baca buku teks dulu sebelum datang sini. Okey. Bagus. Okey. Bagus. Belum cikgu ajar dah buat preparation. Memang baik. macam ni kita nak. Okey. Seterusnya? Bika macam mana agaknya? Bika kalau bentuknya macam tu, Ifan rasa macam ni. Okey. Bagus. Jadi kita selain daripada kita tahu nama betul lah tu ya. Betul Betul. Okey. Alhamdulillah. Cuma penunuh bangsa. Nanti kita tengok macam mana cara nak lukis dia yang sebenar. Boleh cikgu. Okey. Selain kita tahu nama, kita tahu fungsi dia. Nampak fungsi ni tadi ni mengisi bahan kimia, radas-radasnya ialah tabung uji, tabung bika, kelalangkun. Nanti kita tengok lukisan pula. Okey, boleh. Kita tengok ni fungsi-fungsi kegunaan yang saya dah antara yang dah sebut tadi. Pemanasan kita guna tabung didih, tabung uji tak boleh. Tak boleh, betul. Dia kaca yang dia berbeza. Bika boleh, piring sejat. Okey, kemudian untuk menyukat isi padu cecair tadi kita ada apa? Silinder penyukat, kita ada biuret, kita ada pipet. Betul. Kemudian menyokong radas. Kaki retot kita Kaki ada. ritot dan tungku kaki 3. So secara umumnya radas-radas ni inilah kegunaan-kegunaan dia.
Kita nak lihat selain pada tahu kegunaan dia supaya kita boleh pilih radas yang betul. Kalau cikgu suruh rancang sendiri eksperimen, so kita perlu tahu radas mana yang sesuai nak guna. Betul. Sebab kita dah faham, dah kenali radas dan fungsinya. Ya. Jadi kalau untuk pemanasan, tak bolehlah kita pilih tabung uji. Betul. Dan kalaulah nak isi bahan tu, katalah kita nak isi bahan kimia tu 50 cm padu, tak bolehlah juga guna tabung uji. Lebihlah tak muat nak isi. Okey. So perlu tahu fungsi dan nama dia, kemudian perlu tahu nak lukis dia. Macam tadi Abang Ifan dah lukis bika macam tu. Saya ingat sikit tapi tak apa, boleh terima. Boleh. Okey. Tapi semasa melukis kita, murid-murid semua gunalah pembaris dan pensel. Biasanya tingkatan 1 ni keliru sikit. Sebab apa? Biasa sekolah rendah memang guna pensel. Bila masuk tingkatan 1, kita kata boleh guna pen. Kita menulis pakai pen kan? Jadi habis semua lukis pun guna pen. Melukis kita guna pensel. Gunalah pembaris dan lukislah gambar radas ni semua dengan cantik. Nampak dia cantik kan? Nampak jadi lukislah dengan cantik. Baik. Maksudnya dia punya nisbah dia. Janganlah tabung uji, tabung didih nampak gemuk sangat. Nampak kurus slim sangat. Kan? Jadi biar betul nisbah Kena dia. sama padan lah. Kan? So ini tabung uji, tabung didih lebih kuranglah gambar dia. Ni bika. Betul tu. Boleh terima. Nampak dia ada mulut dia. Kan terkeluar sikit. Kalau kita lihat bika tu bukanlah lurus je. Lihat bika yang sebenar tu kan. Okey. Kelalangkun. Nampak dia mana kelalangkun? Kelalangkun yang ni cikgu. Kan dasar dia tu kan lepeh, rata. Betul. So kita lukislah rata. Janganlah kita lukis gambar nanti jadi nampak macam belanga. Jangan bulatkanlah kan. Kita lepeh kan ikut biarlah apa yang bila sebenarnya. kita lukis gambar, orang tahu kita ni melukis gambar radas apa. Ini ialah kelalangkun. Kelalang Dasar lepeh. Sebab kita ada kelalang dasar bulat. Ada juga. Ada. Saya tak bawa hari ini. Kelalang dasar bulat, dia bulat. Ni kelalang dasar lepeh. Sebab itulah kena lukis betul-betul. Kau tak salah Ya, nanti. betul. Sebab lukisan kita ni, biasanya kita guna dalam menulis laporan amali sains. Dalam menulis laporan tu kadang-kadang, kalau kita jadi saintis lah, insya-Allah murid-murid nanti satu hari jadi saintis ke, kan? Jadi dia akan menulis laporan tu, bukan saja dibaca oleh dia seorang, mungkin dibaca oleh satu Malaysia, satu dunia. Jadi supaya seragam. Semua orang boleh kenal inilah radas yang sama. Okey, inilah silinder penyukat. Buret. Buret ni biasanya murid-murid ada problem sikit melukis bahagian sini. Kenapa cikgu? Tak tahulah, macam-macam lah, duduk ke atas lah, macam-macam gambar. Sepatutnya dia berada di hujung sebelum yang dia kecil tu cikgu. Jadi tengok betul-betul bagaimana cara melukis buret. Pipet. Pipet nampak biasa tengah tengah dia ada macam ni lah. Okey. Ni tadi. Kita punya ni. Betul, tapi macam tu betul. Maksudnya walaupun dia ada 3 kaki, tungku kaki 3, tapi kita tak lukis 3 kaki dia. Lukis 2 je. Okey. Kan? Biarlah dia punya, kalaulah kita lukis gambar macam Irfan lukis tu, maksudnya dia punya nisbah dia tu betul. Tak adalah bika nampak lagi besar pada ni. Kan? Okey, so ni tungku kaki 3. Kasa dawai. Betul. Kasa dawai. Kalau tak sambung, tak apa ke? Kau kena sambung juga. Kalau macam Ifan macam ada jarak sikit. Betul ke salah? Biasa kalau kita lukis cepat-cepat memang kita akan jadi XL sambung. Kan? Okey, baik. Kemudian kita ada corong turas. Ni apa tadi? Nampak macam silinder penyukat. Tapi tak ada tanda senggatan. Ke tabung? Ini ialah balang gas. Balang gas. Dan kaki ritot. Kaki ritot ni kadang-kadang mungkin kita tak perlu lukis sepenuhnya pun tak apa. Kita lukis pengepit je saja, kita faham. Okey, dan akhir sekali ni ialah piring sejat. Bentuk dia bulatan separuh ya? Macam mangkuk itu kan. Kadang-kadang dikenali juga mangkuk sejat. Okey, so lukisan-lukisan ni
Macam Abang Ifan tu memang student cemerlang, lukis dah terus cantik ni. Ya, cantik cikgu. Adalah biasa je. Janganlah kita lukis tu macam tergantung. Macam contohlah Okey, saya contoh, lukis. contoh. Baik, cikgu tengah lukis. Okey, kaki tungku. Janganlah ni tungku kaki tiga Ah, kita. boleh juga. Kita punya kasedawai terapung ke atas sana. Kita punya bika pula terapung ke atas sana. Okey. Ni buat cerita seram di siang hari. Jangan elakkan buat macam tu. Jadi maksudnya susunan dia tu seperti yang kita susun lah sekarang. Dan penunu Bunsen, nampak nak lukis dia agak complicated. Betul. Macam mana, cikgu? Jadi kita boleh tulis simbol macam ni saja dan tulis dipanaskan. Tulis dipanaskan je. Teruslah anak panah ni mewakili penunu Bunsen. Begitu caranya. Ya. Lukisan ni biasa dalam kertas soalan peperiksaan pun ada 2 markah biasanya. 2 markah. 2 markah. Biasa dengan labelnya sekali lah. Baik. Okey. Macam mana Ifan? Dah boleh? Boleh Faham cikgu. dah Saya dah radas faham, ni. dah tengok dah. Dah lukis pun dah boleh. Dah okey tu? Apa lagi cikgu kita nak buat? Cuba kita tengok sikit, test sikit. Ni gambar yang tadi ni sekiranya termometer lah. Termometer, sekiranya kita guna termometer. Dan nampak ni, sekiranya cecair. Cara ada air. melabelnya ada aras tu, ada dash, ada. Ini simbol dia. Nampak dia tak tergantung macam saya lukis tadi. Dia kena sambung juga. Ya. Maknanya kita berada di atas kasedawai itu. Ada bika dan bawahnya adalah tungku kaki tiga. Ya, Okey. lukislah guna pembaris. Nampak? Cuba ni Irfan. Okey, alamak. Kita uji sedikit lah. Baik, Murid-murid baik. lihat. Katalah ini contoh soalannya. Raja di bawah menunjukkan beberapa alat radas. Tadi kita ada banyak tadi. Okey. Yang ni digunakan di dalam makmal. So kita ada A, B, C, D, E. Okey. Kita tengok boleh tahu kot nama ni. Boleh kenal agaknya. Itu A ni adalah apa? kelalangkun. A ialah kelalangkun. B B adalah balang gas. balang gas. Okey. C Buret. buret. D silinder Silinder penyukat. penyukat. Dan ini tadi saya bawa kelalang dasar lepeh. Betul. Ini kelalang dasar bulat. Okey. Pada raja di atas tandakan tik. Pada radas digunakan untuk mengisi bahan kimia. Okey. Ifan rasalah. Ifan rasa jawapannya yang ada betul A. A. Okey, kita cuba. Cuba. Okey. A. Lepas tu B gas. B balang gas. C boleh ke cikgu? C buret mengisi. Tadi kita gunakan buret untuk apa? Menyukat. Salah. Bertukar jawapan. Ingat semula, Okey. ingat semula. Baik. Yang D pun salah sebab itu untuk menyukat. Menyukat bukan juga. untuk mengisi. Ya. E betul cikgu. Walaupun tadi kelalang dasar lepeh tapi sama je. Kelalang dasar bulat juga Baik. digunakan untuk mengisi bahan kimia. Kena ingat dia punya kata kunci tu mengisi ke menyukat ke, Ya. baru boleh tahu jawapan yang sebenar. Dan kalau soalan suruh tik, janganlah kita buat rajin pula, pergi pangkah pula kat sini. Oh jangan. Kita biarkan kosong je ke cikgu? Tak perlu. Tak perlu. Jangan. Ikut kehendak soalan. Okey? okey. Bagus ni Ifan ni. Baik. Namakan radas yang terlibat. Ni nampak pengukuran isi padu. Nampak itu kata kuncinya. Tapi semuanya memang mengukur ni semua yang diberi ni memang untuk mengukur isi padu. Betul. Kita nak test ingat ke tak ingat nama ni. Saya ingat balik cikgu kejap. Okey dah. Okey. Yang pertama kita ada buret. Buret perlu tahu ejaan dia. Macam mana eja? U R-E-T. Betul. Ejalah dengan betul. Ini nampak Pipet. ada satu je tanda senggatan. Okey. Pipet. E-T. Okey. Yang ketiga kita ada silinder penyukat. Betul. Silinder E-R penyukat.
Okey, ini adalah ketiga-tiga radas dalam untuk kita mengukur isi padu cecair. Ya, 3 radas untuk mengukur isi padu cecair. Ya. Okey, cikgu saya dah faham ke cikgu? Cikgu rasa saya dah faham ke? Ya. Okey, alhamdulillah. Dah boleh ingat? Irfan dah boleh ingat nama-nama radas, dah boleh tahu fungsi-fungsi radas, dah boleh lukis cantik dah tu. Baik. So, dah capailah objektif untuk subjek kita hari inilah. Didik TV KPM